Pada usia 56 tahun, pasti banyak perkara bermain di fikirannya. Namun, dia tetap semangat melawan sakit ini. Anak-anak yang masih kecil perlukan perhatian bapa mereka. Itu saya kata kena banyak sabarlah. Ini ujian kan. Ujian daripada Allah SWT untuk kita berdua. Mungkin satu masa nanti Tuhan nak bagi yang lebih baik untuk kita kan. Kita tak tahulah kan. Kampung Tok Fakir, Marang Terengganu. Seawal jam 6.30 pagi, Muhammad Zain dan Natrah sudah sibuk menguruskan 4 orang anaknya untuk ke sekolah. 2 anaknya yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Mercang akan mengayuh basikal sejauh 2 kilometer dari rumah mereka. Inilah rutin harian Muhammad Zain, walau dirinya menghidapi sakit buah pinggang kronik tahap 5. Dua lagi anak yang masih bersekolah rendah akan dihantar oleh Muhammad Zain. Jadual pada setiap minggu yang padat dengan sesi rawatan, dia cuba untuk menyusun atur masanya dengan baik. Sebelum sakit tu memang saya okey lah, sihat kan. Jadi tak ada masalah lah. Untuk pergi hantar, pergi ambil. Dan nak kerja lain pun boleh jugalah. Usaha anak-anak setakat ni dari segi hantar sekolah, ambil anak sekolah saya lah. Kalau saya kena pergi hospital, ada temujanji dengan doktor ke, saya minta kawan tolong ambil anak lah. Sama ada pagi ataupun balik sekolah. Natrah Abdul Hamid, ibu berusia 44 tahun ini, menjalani rutin hariannya sebagai suri rumah. Dia juga menjaga ibunya yang semakin uzur, Lijah Matyah, berusia 80 tahun. Kemalangan membabitkan motosikal 3 tahun lalu memberi kesan kepada pergerakannya dan mengambil masa yang agak lama untuk sembuh. Natrah diuji dengan keadaan kaki yang tidak lagi boleh bergerak. Melihat keadaan Natrah, dia seorang yang sangat tabah. Rasa gitu lah, tapi kak reda, kak sabar, banyak sabar, kak reda. Lah nak gana dah, Tuhan tetap dah gitu. Tahulah kena kuat diri, ingat anak gitulah. Dah suami pun sakit, moga Muhammad Zain Awang, 56 tahun, diuji dengan penyakit buah pinggang kronik tahap 5 sejak akhir tahun lalu. Setiap 3 kali seminggu, dia perlu ke pusat dialisis untuk menjalani proses pencucian darah. Pusat dialisis yang terletak sejauh 48 km dari rumah membuatkan Muhammad Zain memerlukan seorang peneman untuk memandu. Muhammad Faizal, insan yang sering membantu membawa Muhammad Zain ke pusat dialisis. Rawatan dialisis selama 4 jam, dari jam 3 petang hingga 8 malam itu, memberi kesukaran buat Muhammad Zain untuk memandu pulang. Setiap kali menjalani proses dialisis ini, Muhammad Zain perlu membayar sebanyak RM100 bergantung kepada pengambilan ubat dan keadaan buah pinggangnya. Bila saya terima daripada keputusan daripada ketua tentang ada buah pinggang ada masalah sampai ke tahap 5 kan,
dah kena cuci dah. Saya masa tu serba salah. Saya tak nak buat atau nak buat. Tapi oleh kerana saya ada luka dekat kaki, mula pada operate kan. Jadi saya terpaksa juga kena buat cuci buah pinggang. Saya fikir tentang masalah anak-anak sekolah, masalah berpanjang dia orang kan, kos sekolah, makan, minum, termasuklah untuk belanja dapur apa semua tu. Saya pun fikir agak pusing juga lah kan, pasal memerlukan kewangan. Dikurniakan 7 cahaya mata, Muhammad Syafiq Syahmi, 19 tahun, Muhammad Alif Aminuddin, 18 tahun, Nurul Aina Arifah, 17 tahun, Muhammad Luqman Nul Hakim, 13 tahun, Muhammad Amirul Ayazwan, 11 tahun, Nurul Aina Umairah, 9 tahun, dan Muhammad Adam Daniel, 7 tahun. Anak-anak yang sedang membesar ini pasti memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Memikirkan anak-anak, dia berusaha untuk melawan sakitnya itu agar dapat bekerja semula mencari sumber rezeki buat mereka. Perasaan untuk nak sihat tu kuat, untuk nak ke depan lagi, untuk majukan dari segi kesihatan, dari segi apa-apalah. Pasal saya fikir anak-anak saya perlu, maknanya saya kena bantukan dia untuk masa depan dia. Kalau ikut perasaan untuk bekerja tu memang saya kuatlah semangat untuk bekerja semula. Saya fikir saya perlu tangguh anak, isteri kan. Kemudian kalau boleh nak baiki sikit rumah biar ada pendapatan lebih untuk nak menapung dari segi ni pembelanjaan. Untuk bekerja walaupun kata pendapatan kata apa sebagai guard ataupun jaga kat mana-mana. Episod bersamamu kali ini menyelami kisah keluarga Muhammad Zain di Marang, Terengganu. Bagi Muhammad Zain dan Natrah, mereka bersyukur dikurniakan anak-anak yang banyak membantu. Muhammad Adam, anak bongsu berusia 7 tahun ini, sering membantu ibunya. Seawal usianya itu, dia amat memahami keadaan ibu dan bapanya. Keadaan Natrah yang tidak boleh berjalan, dia banyak berharap kepada anak-anaknya. Suruh lah kiranya. Kak suruh anak tu buat go ni. Kata dah umi, tak cekak dah kata. Kak suruh dia basuh. Gitu. Kak suruh jemur kain. Kak suruh akak kain. Kalau nyapu sapu tanah gitu lah. Kak keruh semua anak nyapu sapu. Bagi merawat sakit buah pinggang, setiap hari Muhammad Zain perlu mengambil pelbagai jenis ubat. Anaknya Muhammad Amirul Ayazwan, 11 tahun, rajin membantu dalam urusan ubat-ubatan. Selain daripada penyakit buah pinggang, Muhammad Zain juga mengalami penyakit kencing manis dan darah tinggi. Keadaannya yang agak lemah, kini tidak boleh melakukan sebarang kerja berat. Perkara ini
menjadi kerunsingan buat dirinya sebagai ketua keluarga kerana tidak lagi mampu untuk mencari nafkah untuk keluarga. Setiap pagi saya kena telan ubat macam vitamin, zat besi, kalsium. Ubat vitamin tu selera makan, tambah darah. Tapi satu lah, saya rasa dari segi penglihatan saya memang tak boleh nak buat apa lah. Kelak sikit lah mata. Dahulunya, Natrah mengambil upah membuat pelbagai jenis kuih muih. Namun setelah kemalangan dan tidak boleh berjalan, dia buntu kerana tidak lagi boleh membantu menambah sumber pendapatan. Walaupun begitu, tugas sebagai seorang ibu perlu dijalankan. Semua barangan dapur diletakkan di bahagian ruang tamu untuk memudahkan pergerakannya. Kak buat kuih atas kedai pagi-pagi. Kak buat banyak jenis juga, buat lasel, buat apam. Banyak lah cemek, buat kuih. Siapa Kak accident tu Kak tak buat dah lah. Kak berhenti dah lah, tak boleh nak buat. Masa tu Kak nak ambil anak sekolah, hak sekolah agak marah. Malangan tu memang tak boleh jalan lagi lah. Siapa kalau ni? Siapa kau hari ni? Walau diuji dengan kesusahan, pendidikan anak-anak amat diutamakan. Keadaan yang tidak lagi boleh bekerja, sukar baginya untuk menyediakan kelengkapan selesa untuk anak-anak dan isteri. Muhammad Zain bersyukur kerana banyak pihak menghulurkan bantuan buat keluarganya. Mereka mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM450 sebulan. Namun, naluri seorang ayah tetap sayu melihat wajah anak-anak kerana dia tidak mampu menyediakan kehidupan yang sempurna buat mereka. Bila saya tengok anak-anaknya saya yang kecil, darjah 1, darjah 3, darjah 5 tu, mama saya rasa sedih sangat, kesian sangat pada dia orang tu. Pasal dia tak dapat kesenangan bantuan untuk dari segi nak senang macam anak-anak orang lain kan. Jadi terhad sangat. Pasal saya tak boleh nak bergerak, nak bagi kat dia orang tu kemewahan lah, segi mana tak sempat. Anak kata kadang-kadang, Umi cepatlah sihat. You nak suruh Umi hantar dia sekolah macam dulu. Gitulah anak-anak lah jadi Kak Redo. Ujian demi ujian dilalui keluarga Muhammad Zain. Namun ini tidak mematahkan semangat mereka untuk meneruskan kehidupan. Pelbagai pengorbanan dan usaha perlu dilakukan demi membesarkan anak-anak yang masih kecil. Kehadiran wakil syarikat Faiza Sendirian Berhad cuba menyelami kisah kehidupan keluarga Muhammad Zain. Wakil Cawangan Pantai Timur, Wan Muhammad Nikdat Wan Sidi, hadir membawa pelbagai jenis produk keluaran syarikat Faiza. Barangan seperti beras, rempah ratus, bihun dan pelbagai lagi produk sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Bukan itu sahaja, mereka turut hadir membawa buku biografi pengasasnya iaitu Hajah Faiza Bayumi. Buku inspirasi ini mengandungi banyak nilai murni yang dapat memberi ilham buat pembaca untuk terus melakar kejayaan. Saya ada bawa sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza, berupa beras, tepung, bihun dan rempah. Semoga dapat menampung amal sedikit. Alhamdulillah, terima kasih.
Wang ringgit turut disumbangkan kepada keluarga Muhammad Zain bagi membantu dalam urusan seharian mereka. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bersamamu minggu ini mendekati kisah kehidupan keluarga Muhammad Zain di Marang, Terengganu. Melihatkan keadaan Muhammad Zain yang terpaksa menanggung pelbagai jenis penyakit, pasti meninggalkan rasa simpati Natrah kepada suaminya. Suami yang dahulunya cergas melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga, kini terpaksa akur dengan ujian yang dihadapi. Ada kalanya Muhammad Zain mengadu rasa sakit di bahagian badannya. Sebagai seorang isteri, pastinya sedih melihat keadaan suami yang sering dalam kesakitan. Kadang-kadang malam nak tidur kat semua sakitnya, sakit. Kadang-kadang tak tidur malam-malam, tak tidur. Duduk sakit sini, sakit sini. Mula sakit kat kaki dia tu. Dia tak tidur mana jadi. Salah dia, kadang-kadang kalau dia sakit, dia mari kadang-kadang dia kata dak, nak kerja. Kat sana kerja. Mungkin suami kak kan ambil anak sekolah. Jadi kadang-kadang dia mari. Kalau tak ada sumber pendapatan dak. Dia kata, aku pergi kerja. Dia kata, anak ikut mana dia, siapa nak ambil pun. Dia kata gitu. Kadang-kadang gitulah dia kata. Kepayahan hidup tidak membataskan anak-anak terabai daripada pendidikan agama. Muhammad Zain amat menitik beratkan pendidikan agama buat anak-anak. Baginya, ilmu perlu terus dicari sebagai bekalan di masa depan. Tiada lain yang dipinta, hanya mengharapkan anak-anak ini dapat menyalurkan amalan baik seandainya dia sudah tiada nanti. Saya selalu beritahu ke anak-anak semua, jaga solat 5 waktu, kan sembahyang jangan tinggalkan. Kita serah pada takdir lah kan. Kalau kita kata saya dah pergi dah. Yang ni tak umur tak panjang kan. Jadi kita terimalah qada. Muhammad Zain dan Natrah telah tinggal di rumah pusaka ini sejak awal perkahwinan mereka. Melihat kepada anak-anak, mereka menjadi sumber kekuatan utama buat Muhammad Zain dan Natrah. Kesusahan yang dihadapi ibu dan bapa mengajar anak-anak ini untuk menjadi lebih matang. Mereka bersyukur dikurniakan anak-anak yang amat memahami keadaan mereka. Dek kerana itu, Muhammad Zain dan Natrah selalu berpesan belajar bersungguh-sungguh agar mereka dapat mengubah nasib keluarga. Kak, kalau kak sentiasa royak anak kak, belajarlah sungguh-sungguh. Sebab kita agak susah dah. Umi dengan Abah dah mampu dah nak wih.
Kalau dia rasa macam kecewa ke, putus asa ke, itu saya kata kena banyak sabar lah. Ini ujian kan, ujian daripada Allah SWT untuk kita berdua. Maknanya mungkin satu masa nanti Tuhan nak bagi yang lebih baik untuk kita kan. Kita tak tahulah kan. Bahagia itu cukup dengan melihat anak-anak menjadi orang yang berjaya. Biarlah mereka saja yang merasai kesusahan ini, tapi bukan anak-anak. Terus membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seria.